Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi'idhnillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq, atau kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan ini dapat sama-sama kita bertemu di perkarangan Masjid Qaryah Teluk Yunus dalam satu program perdana, yaitu forum perdana sempena dengan sambutan Maulidul Rasul. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis selaku setiausaha Masjid Qaryah Teluk Yunus, panggilan mesra kita Cik Dul, Tuan Asri Long, seterusnya yang berbahagia, yang disayangi, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir bin Saidin pada bimbingan dan kaunseling IPK Kedah Darul Aman, orang kaunseling, orang polis. Ada dua, Ustaz Lutfi ni ada dua. Ustaz Lutfi Amir Abdullah, poli. Ustaz Lutfi Amir Saidin, poli. Dia tambah S ya. Seterusnya yang dihormati, yang berbahagia Ustaz Aslin bin Bahrin, Aka Ustaz Bollywood. Sekali lagi ada awak lagu-lagu Bollywood sekali lagi. Amtone bane koya. Saya pula dulu. Tuan dan puan hadirin dan hadirat, tuan guru, para alim ulama, anak-anak, pelajar, khususnya masyarakat sekitar Qaryah Teluk Yunus yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tuan-tuan yang mana yang masih lagi duduk di belakang boleh masuk di depan, penuh ada lagi kursi lagi. Kita sediakan kursi lebih malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman tuan-tuan, siaran kita malam ni ada juga rakaman secara live Facebook Masjid Teluk Yunus. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam grup tu ada link dia tu, boleh. Kalau bagi yang berada di luar Qaryah sana, duduk di Sabah, duduk di Sarawak, duduk di Kuala Lumpur, boleh ikuti program kita pada malam ni. Jadi Rabiul Awal menjelang lagi, terkenal kita Rasul pilihan Nabi Muhammad, pemimpin umat, membawa rahmat, membawa berkat, Nabiul Hadi Rasul Mustafa. Itu lagu yang sentiasa dalam ingatan saya waktu zaman Duk Majid Ustaz zaman di Taluk. Lagu kedatangan bulan Rabiul Awal ini disambut dengan bulan sempena dengan cinta Nabi SAW.
Kalau dulu-dulu lalau pun ada, belah-belah kampung, belah-belah tempat kita pun kalau buat majlis maulud selalunya ada sambutan dengan bacaan berjanji. Jadi malam ni atas permintaan mereka juga kita ada pegang-pegang janji sikit. Jadi saya cubalah sikit sebanyak. Lama dah saya pun tak berjanji, saya mula sikit je. Kemudian kita nak terus pada program kita. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla' bismizzatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma analamhu wa awla wa بحمد موارد موسى هنية ممتطئا من الشكر الجميل لمطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tuan yang dirahmati oleh Allah, tajuk forum kita pada malam ini iaitu Rasulullah Uswatul Hasanah ataupun Uswatun Hasanah. Jadi tajuk yang menarik pada perbincangan dan perbahasan kita. Jadi saya tidak berhajat untuk nak memanjangkan kalam. Kita terus kepada soalan yang pertama. InsyaAllah kita akan bersiaran selama 2 round. Setiap panel akan ditanya 2 soalan, dan soalan yang terakhir itu merangkap kesimpulan daripada perbincangan kita. Jadi soalan yang pertama ingin saya ajukan kepada Al-Fadil di panel yang pertama, Ustaz Lutfi Amir bin Saidin. Boleh sedikit Ustaz huraikan secara baik tajuk yang disebut dengan Rasulullah Uswatul Hasanah. Mungkin di kalangan kita tak apa nak faham elok lagi apakah yang disebut dengan Uswatun Hasanah. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan saya dan kita kerjasama sikit lah. Ayah-ayah ni kalau boleh lanjut main depan sikit boleh tak? Sebab kita tengok ibu-ibu kita semua buat pokok ajar nama. Mana satu ustaz boleh ni kita tengok hak belah kiri kanan pun besar, hak tengah pun besar, hak hujung pun besar. Boleh? Lanjut sekarang tuan-tuan. Ayah-ayah sekarang main depan, buka belakang-belakang, main depan. Jadi ustaz ni saya jadi moderator saya. Tak mana kita ada. Tak moderator pakai orang cakap kan. Jadi bagi ada orang. Maklum tu hak yang mana duduk belakang tu kursi tu main depan. Kejap maklum kita salah bagi abang-abang kita main depan ni supaya maklum boleh main depan sikit. Bagi nampak sialah. Maklum kau main depan ke situ. Main. Kesialah. Jauh sangat nampak. Bagus, terima kasih tahniah tu. Bersemangat kecil tokoh kita. Main ada juga nampak suasana majlis kita ni. Alhamdulillah. Tarik kursi hak belakang, tarik kursi main depan ni. Kesialah duduk dalam dah. Makan nuri pun duduk belakang, masjid pun duduk belakang. Naik porok danau masuk tiga pun duduk belakang. Kau dah tak jadi dia baru nampak jadi balik. Boleh tak mula? Kali panel jadi moderator lah. Baik. Terima kasih.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'du. Alhamdulillah. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya muliakan bagi saya rafikan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Ahmad ataupun AKA pengurusi pemangku pengurusi Masjid Teluk Yunus, Ustaz Mahathir yang comel. Comel tak? Bukan cakap comel, suara pun sedap. Kejut saya dengar dia nyanyi ni. Ingat kumpulan nasyid lalu. Nama apa kumpulan nasyid Ustaz ni? Ingatlah Khairan. Alhamdulillah malam itu Khairan. Pada hari ini memang kita hairan betul. Ingat dia punya nasyid, dia mula dengan Hindustan tu yang tak tahan. Kan? Kemudian dia nasyid, kemudian dia baca rawi. Rawi ni dengar lama dah tuan-tuan. Tuan-tuan faham dah apa makna rawi tu? Tak faham. Tak faham tak apa lah. Nanti Ustaz Malik ajak juga pada dia masuk dia baca tadi ni. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Mahathir. Yang keduanya kepada ahli panel gandingan pada malam ini yang berbahagia Ustaz Hasling bin Baharim ataupun Ustaz Mahathir sebut tadi AKA Ustaz Hasling Bollywood yang turut kali kedua bersama dengan kita pada 2 bulan lepas ataupun bulan lepas pernah hadir ke sini kuliah sebelum Jumaat dan juga khutbah Jumaat. Masa tu orang laki-laki saja ramai lah. Kan, jadi hak laki-laki pekat dengar. Masa tu tajuk lain lalu. Kemudian pada malam tu juga, pada hari tu juga kita bincang kena buat forum lah. Kesianlah hak yang suami-suami saja main. Kemudian hak ibu-ibu ni tak boleh main. Dia kata, awak tak panggil orang perempuan sama. Dia kata, dah perempuan tak main-main. Jadi pada malam ni, kita pun buatlah usaha macam ni supaya ibu-ibu yang tak main sembahyang Jumaat hari itu dapat sama-sama kita meraihkan ataupun mengimarahkan masjid kita ini dengan majlis ilmu seumpama ini. Baik, tuan-tuan dikasih sekalian, saya nak masuk tulislah kepada tajuk forum kita ini, Rasulullah Uswatun Hasanah. Ayat yang Ustaz Mahathir bacakan tadi dalam Al-Quran, dia ada 3 tempat. 2 dalam surah Al-Mumtahanah, 1 dalam surah Al-Ahzab, menceritakan tentang Rasulullah SAW itu sebagai suri teladan yang baik, yang elok, yang patut kita ikut. Berkisah tentang peperangan Ahzab, mana sahabat-sahabat pada masa itu telah rasa macam down ataupun rasa dah tak bersemangat lagi ataupun rasa letih kerana dalam peperangan tersebut mereka menggali lubang, hondak dan sebagainya. Maka mereka letih pada masa itu. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada masa itu penting kepada kita mentaati kepimpinan yang ada. Maka bagaimana suri teladan Rasulullah SAW dalam kisah tersebut, ialah Rasulullah SAW bersabar. Yang kedua bukan saja bersabar, berusaha menyabarkan. Yang ketiga, Rasulullah bertindak sebagai seorang pemimpin yang mengambil berat terhadap tentera-tenteranya pada masa itu, tuan-tuan. Yang inilah yang menjadi suatu perbincangan kepada kita pada malam ini, yaitu berkaitan uswah Rasulullah SAW. Uswatun hasanah ataupun qudwatun salihah yang dipaparkan oleh baginda Nabi SAW, sama ada daripada perkataan Nabi, dari segi perbuatan Nabi, daripada tindak tanduk Nabi, daripada sifat-sifat Nabi. Maka itulah yang akan menjadi uswah, ikutan yang kita nak kena ikut. Maka salah satu yang kita buat pada malam ini, melambangkan kita cinta kepada ilmu,
Maka kita hadir beramai-ramai inilah menunjukkan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad yang ada ciri-ciri uswatun hasanah itu sendiri. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada awal tadi saya membacakan ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang perutusan Rasulullah SAW. Allah berfirman, yang bermaksud ayat tadi, Allah kata laqad manallahu 'alal mu'minin, demi sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, id ba'asa fihim rasulah, ketika Allah mengutuskan seorang rasul min anfusihim, di kalangan mereka sendiri. Allah utus Nabi Muhammad kepada kita, beruntung bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Kerana Allah utus rasul itu di kalangan manusia itu sendiri. Bukan Allah utus rasul itu di kalangan makhluk asing. Allah akan utus di kalangan makhluk-makhluk yang lain, sama ada pokok ke ataupun makhluk-makhluk lain. Tapi Allah utuskan Rasulullah ini daripada kalangan manusia. Kalaulah yang mai jadi pemimpin ataupun menjadi contoh ikutan kepada kita itu ialah makhluk asing, jawapannya sukar kita nak ikut. Tapi Allah utus di kalangan mereka sendiri, yakni di kalangan bangsa Arab itu sendiri, dan juga di kalangan manusia itu sendiri. Yang mana keberuntungannya di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diutuskan yang pertama yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Nabi baca ayat Al-Quran, Al-Quran yang menjadi hidayah, petunjuk yang kita kena ikut sejak dulu lagi Nabi baca. Yang kedua tuan-tuan, wa yu'allimuhumul kitab, dan Nabi itu sendirilah yang mengajar kitab Al-Quran yang kita dapat manfaatnya sampai hari ini tuan-tuan dikasih sekalian. Dan yang ketiga, wa yuzakkihim, dan Nabi SAW itu berperanan sebagai mensucikan jiwa-jiwa manusia yang kotor ketika itu dengan kesesatan jahiliyah. Masa itu sesat jahiliyah mereka ini tuan-tuan, sehingga ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah buah-buahan. Pada masa itu Nabi dah suci berlalu. Tapi pada hari ini tuan-tuan, perkara itu berlaku balik kat kita. Okay. Kita orang Melayu lebih percaya kepada batu, lebih percaya kepada kayu, lebih percaya kepada hutan. Betul? Tak betul, tak apa masalah. Kita pakai cincin ikut sunnah Nabi. Tapi bila kita pakai cincin, kita percaya cincin kita tu ulat pun takut kat kita. Macam mana tuan? Jangan main cincin aku ni atau ulat pun takut. Terai tengok. Masuk di batas belang tu, tengok ulat ayam berselera lagi. Mana cincin? Mana cincin hak batu tadi? Ni tuan-tuan, orang kita ni kadang-kadang dia lebih percaya kepada batu lagi. Dia suka buat amalan yang mengarut-ngarut. Sedangkan Allah kata wa yuzakkihim, Allah, Nabi SAW mensucikan jiwa manusia yang sesat jahiliah ketika itu. Sembah batu, kayu. Kayu kan, macam-macam kita guna kayu. Ada orang guna kayu pokok. Kayu pokok, tak tahu apa kayu pokok. Apa? Tak tahu apa. Macam-macam orang guna kayu. Dan juga batu, dan juga pokok, dan juga hutan. Tuan-tuan perasan, ada orang tua-tua pesan kat kita, hampa kalau nak masuk hutan kena minta izin dulu. Minta izin kat siapa? Masuk hutan dia kata, Tuk Nenek anak cucu nak tumpang lalu. Siapa dia? Tuk Nenek tu. Tuk Nenek siapa? Kan? Siapa duduk dalam hutan tu? Jin duduk dalam hutan. Habis yang kita mengaku jadi cucu ni siapa? Cucu jin. Boleh tuan-tuan? Banyak benda-benda yang kadang-kadang kita, Nabi SAW dah clearkan benda tu, mai kat kita settle balik. Maka kita sebenarnya terpesong daripada uskuh yang sebenar. Tuan-tuan perasan tak dalam hidup kita, mula-mula kita kahwin. Masa nak kahwin tu pun buat benda mampu macam mana? Betul? Kita ada anak perempuan nak kahwin, kita pergi cari tok tukang tu pula jantan. Tapi dia macam perempuan. Datang kau kat sini dia panggil apa? Dia panggil apa kalau? Hak jantan, kemudian dia macam perempuan, lembek-lembek tu. Lembek-lembek macam agak-agak. Apa dah? Lembek macam obor-obor macam agak-agak. Di sini panggil apa? Saya tak tahu. Tak tahu sini. Kampung ni memang tak ada lah. Memang dah tak jumpa. Tapi orang kampung ni panggil apa kalau tu? Bondan. Bondan. Bukan panggil dahai. Ada kan? Nak bang dahai. Tapi
ni silap sebut konan darai yang orang sini panggil. Tuan-tuan darai itu lelaki ke perempuan? Darai kan? Asal dia apa? Asal dia lelaki. Kemudian kita ada anak perempuan, main duk make up rumah kita, duk make up anak dara kita dalam bilik tu. Dua orang lepak Faham tu? Sebenarnya Nabi dah sucikan semua benda-benda tu tak patut berlaku pun. Tapi kita buat. Hak tu hak panggil darai. Hak zaman kita pada zaman 70-an, 80-an dulu ni, mereka panggil tu tukang. Si panggil tu tukang. Panggil tu tukang. Mak Andam kan? Mak Andam tu orang kau ni panggil tu tukang. Orang tukang rumah. Mereka orang tu nama panggil tu tukang. Tu tukang ni dia main-main tuan-tuan di kasih sekalian. Anak dara dia nak backup juga. Dia bagi pakai mulut merah pun bedak apa semua. Tapi selepas dia pakai mulut merah tu dia panggil buang roh. Saya dengar dah buang roh. Saya tengok saya kecil-kecil ni. Buang roh ni dia ambil tali kebau. Tahu tali kebau? Tali kebau ni bukan macam tali lembu. Tali lembu ada besar dari kelingkingnya. Dari kebau ada besar mana? Orang besar dengan saya ada apa? Kalau separuh dengan sama dia. Orang dengar ni. Ataupun besar besar besi tu. Tali kebau. Kemudian dia buat gulung tali kebau tu. Dia ubah daripada kepala anak dara tu sampai ke kaki. Dia tarik, kita buang. Kena bayar tu. Bukan saja. Kena bayar tu tukang tu. Dia tanya buat apa tu tukang? Dia kata buang roh. Buat apa buang roh tu nak bagi anak dara nampak berseri. Lepas tu dia nak bagi anak dara nampak berseri ni, dia bagi makan pinang dengan sirih. Pinang tu pinang apa dia makan? Pinang hak muda, hak ada ungu-ungu tu. Betul tak? Anak dara jumpa makan lah. Dia kata makan. Tadi orang tengok mesti makan. Baru tu tak usah makan pinang. Pinang muda kalau makan letak dah nampak dia. Telinga jadi kembang merah. Muka pun jadi merah. Dia kata tengok naik seri kawan tu dekat pinang. Masalah kisah buah pinang ni ada dua. Kenapa salah? Kisah buah pinang ni ada dua. Ni saya tak cerita Nabi lagi, buat cerita kita cerita kita untuk unit ni lah. Kemudian tuan-tuan bila anak dapat naik seri nanti nak tolong kemudian kalau dulu ni tuan-tuan depa sandi tengah malam. Pasal lagi Ustaz ni tengah malam pakai spek mata hitam, lepas tu sanggui dalam sanggui tu buah bang. Dalam sanggui yang tinggi tu buah bang. Sanggui Saroma tu buah bang. Buah kembu. Nampak tinggi ya. Jadi saya nak cerita dulu sebelum nak cerita hal ni. Kita betul tak kita ikut uswah Nabi SAW? Tak dulu. Dah ni mungkin tak ada lah, tapi dia ada balik dah ni. Lah ni dia main balik. Dia ada bersanding, dia ada tukang, dia ada malam kenuri tu dia buat benda-benda. Dulu mereka menyanyi apa Ustaz? Dulu pada waktu malam tu esok nak kenuri, malam tu mereka panggil kumpulan Razal Parti. Ingat tak? Tak ingat? Razal Parti Bukit Raya, Bukit Seni. Tak ingat? Ingat orang lama-lama dia ingat. Hak Nabi atas pentas masa kenuri balai tu, siapa dia anak dara? Dia anak dara siapa penyanyi tu? Ada penyanyi seorang, ustaz penyanyi tu. Lepas tu ada seorang lagi sebelum ustaz tu. Siapa dia? Darai tu lah. Tentang kita kan? Jadi darai dah habis siap. Yang kedua, darai juga hak Nabi dia kan. Ustaz ni malam ni ceramah Nabi kan ceramah darai ni. Saya nak cerita orang dulu buat. Nabi sebenarnya dah buang dah benda tu. Darai juga yang nyanyi. Lagu apa kalau tuan-tuan ingat? Ala baladi. Ingat tak? Muzik bunyi. Ala baladil mahbubati zada wa akidi wil bu'adika wi'ada. Itu musik nanti. Lepas tu ada nanti orang kampung seorang naik nari dengan darai itu. Dan tu saya ada satu orang kampung naik nari dengan darai itu. Pasal apa orang kampung tu naik nari dengan darai itu? Dia sudah bening akak pinang. Mereka ni tahu. Dan tak tahu lah mereka beza tak beza. Dia tu naik pinang dengan darai. Pasal apa? Masa dia tu di bawah tu mereka kata akak pinang pun dalam banyak teh lah yang kopi dia minum dia bening. Bening macam ketum haduk ada di teluk dulu bilang ni lah. Faham tu? Dia nak cerita, dia kena cerita-cerita rasa seperti dia lupu sudah. Kan? Faham tak tuan-tuan? Dulu mereka pening, ayam akak pinang lah mereka pening ketum. Kalau kata nak basuh payuk nak basuh belakang tu,
dia bagi ketum 2 jam, memang settle punya. Lah ni, dulu tuan-tuan, ayat akad pindah. Saya nak sebut di sini uswah yang Nabi SAW dah cuba, dah buang itu tuan-tuan, kembali berlaku pada hari ini. Dulu mereka buat apa? Dulu mereka buat orang parti, sekarang karaoke. Kadang-kadang karaoke, kira-kira okey, okey semua dah. Kadang-kadang tak okey, selalunya tak okey lah. Buka musik tu dangdut selalu. Abang bini yang mana, perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda lebih menarik. Lah ni, tuan-tuan, ni saya bukan beli dah. Saya nak apa? Dulu mereka buat orang parti, sekarang buat karaoke. Sama. Sedangkan kuliah tiap-tiap malam. Ustaz Majid orang kita ni orang ngaji dakar lah. Jadi lepas Haji Imam buat tahlil pada Nuri tak nak kena fikir 10 mahasan apa semua, kalau nyanyi no. Ustaz kalau tak nyanyi dia kata Nuri tu serupa dengan orang mati. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang tu KJK masjid naik jadi penyanyi. Tapi bukan masjid Teluk Jumui, masjid Teluk Jasin. Masjid Teluk Jumui tak ada. Teluk Jasin. Ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menunjukkan contoh yang baik kepada kita. Maka kita nak kena ikut ni lah yang dinamakan uswatun hasanah, yakni contoh teladan yang baik. Dan kata Allah, wa ikanu min qablu lafi dhalamin mubin. Dan sedangkan mereka dulu ini berada dalam kesesatan yang nyata. Maka tuan-tuan, datanglah Nabi membawa sinar cahaya yang menjadikan manusia ini jauh daripada kesesatan jahiliyah, kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Nabi itulah, dengan kasih sayang Nabi itulah, dengan kehebatan Nabi itulah, dengan kemuliaan Nabi itulah, maka kita pada hari ini terpimpin kepada jalan yang benar, yakni jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sebut tuan-tuan sebagai antara yang kita patut dapatkan ataupun dambakan dalam menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, paling mudah ialah mendahulukan yang kanan. Itu ya. Banyak benda yang kita nak buat sangat, kadang-kadang tak ada yang istiqamah. Kalau kita mendahulukan yang kanan itu pun susah, maka bagaimana lagi kita nak buat yang lebih besar? No? Yang nak ikut Nabi ini bukan hanya sekadar kita ikut pada perkara ibadah saja, bahkan dalam segenap kehidupan kita menjadikan agama kita itu sebagai cara hidup. Kalau orang yang mengaji, dia buat kenuri tadi ada bacaan doa. Selepas bacaan doa dia takkan karaoke lah. Allah Ustaz, bukan ada apa-apa pun adik-adik kita aja. Memang adik-adik kita. No, ni abang DJ dia datang ni. Kan abang DJ, tak apalah ni macam malam ni dia pasang lagu Arab pada ni kan. Kita boleh ni sama-sama. Malam ni tuan-tuan ada abang DJ kita apa. Ni saya abang kat abang DJ. Kenuri kita lepas ni, biar kita pasang zikir-zikir ataupun lagu-lagu ketuhanan. Nasyid macam Ustaz Mahathir tadi. Lagu apa tadi Ustaz? Wih sedap, bilang boleh. Lagu Rabiul Awal yang ni tadi, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Macam tu kan. Kemudian tapi kita dengar kadang-kadang kita nak suap nasi. Udah lagu tak pada cinta sakit. Dan tak nanti. Dan tak nanti. Pak Long tu nak sambut tak keluar. Dia. No. Wah tuan-tuan. Puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kita yang kena ubah. Kita yang kena ubah pasal apa? Pasal kita nak ikut Nabi. Kalau kita yang mengaji, yang main masjid, yang ahli jemaah ni, kita tak ubah, maka tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, kita yang sebut kata cinta Nabi tadi tak ada makna apa. Setiap tahun kita buat ceramah Maulidur Rasul. Cuma 2 tahun yang lepas, 2021, 2022 tak boleh buat. Kita buat secara online sahaja. Dan kita kembali buat balik pada hari ini, ikut pesan benda ikut Nabi. Habis mana yang kita ikut Nabi? Kita nak ikut uswatun hasanah itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya mengira itu sebagai mukadimah laluan yang pertama untuk kita sama-sama menjadikan Nabi SAW sebagai jalan ikutan kita, yang pastinya Nabi mengeluarkan kita daripada kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, yang baik dari Allah, kurang baik kelemahan ini saya sendiri. Saya kembali kepada yang bahagia Ustaz Mahathir, silakan.
Jazakallahu khairal jazak pada Al-Fadhil Ustaz Mufi Amir bin Sa'idin atas pencerahan kepada kita tentang tajuk pada malam ini, Uswatun Hasanah. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Dan Al-Fadhil Ustaz menyebut tentang ayat yang lain, ayat Quran yang lain, bahwasanya perutusan Nabi SAW ini yaitu وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمُحَيًّا كَالشَّمْسِ مِنْكَ مُضِيءٌ أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وانحداء. Tuan, saya nak mengimbau kembali tentang sejarah kehidupan kita. Kita mengenali Rasulullah SAW. Dulu ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita, ahli-ahli lagu kita dok baca berjanji sebut ya tu. Tapi kita nak menghayati sebanyak maksud-maksud di sebalik berjanji yang mereka alunkan. Jadi kalau kita lihat dalam maksud berjanji tadi ini disebut wajahmu wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'u, bagaikan matahari yang menyinari, yang kerananya malam menjadi terang benderang. Penulis berjanji itu menceritakan tentang kehebatan Nabi SAW. Nabi SAW satu mana ketika mana satu ketika Sayyidatina Aisyah duduk baju. Sayyidatina Aisyah duduk baju, walaupun dalam rawi sebut wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadhu yafsifu na'lahu wa yarqa'u sabahu wa yaghlubu syatah. Tapi Sayyidatina Aisyah pun duduk juga baju. Tengah duduk baju benar jatuh, jarum jatuh, cari tak jumpa ketang. Dulu tak ada lampu macam kita. Tengok Rasulullah balik. Rasulullah buka-buka pintu rumah, terang benderang cahaya. Wajah Rasulullah itu terang benderang. Kemudian Rasulullah tanya, ya Humairah. Nabi panggil kepada Rasulullah ni daling lah kalau kita. Ya Humairah itu maksudnya pipi merah jamu. Daling lah kalau bahasa kita, ayam lah. Jadi itu menggambarkan kepribadian mulia yang ada pada Rasulullah SAW dalam Nabi membentuk keluarga bahagia. Jadi mungkin kalau tidak Ustaz, mungkin ada amanat-amanat kepada kita, macam mana dari sudut, dari saya ambil skop dalam kehidupan kekeluargaan itu, bagaimana Ustaz boleh huraikan lagi tentang adab-adab kita sebagai seorang isteri kepada suami, suami kepada isteri, dan anak-anak muda hari ini. Kalau kita lihat macam-macam pelaku kelayak berlaku pada hari ini, kita nak jadikan Nabi SAW itu sebagai contoh pimpinan kita sebagai ketua keluarga, isteri kita sebagai pembantu, dan anak-anak apa tanggungjawab bebanan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Mahathir bin Ahmad dan juga Yang Bahagia Ustaz Hasdin bin Bahrain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ibu-ayah sekalian, kita telah masuk pusingan yang kedua. InsyaAllah pusingan kedua ni tak panjang lah. Saya tahu tuan-tuan tunggu lama dah.
Kata bila nak pergi sembahyang, tak tahu lah kan. Lepas tu dia kata kencing buat dah. Kemudian tuan-tuan, jadi tuan-tuan, sebelum kita nak teruskan pusingan yang kedua ni, kita juga melancarkan kutipan sumbangan derma untuk sumbangan program yang dianjurkan oleh masjid. Jadi selepas ni kita nak buat program lagi, kita nak mengajak ataupun kita nak panggil ustaz ataupun guru-guru yang selalu orang tu panggil, kita nak bawa main ke sini dan kita nak melancarkan program keagamaan untuk manfaat orang di sini. Jadi saya nak mengajaklah tuan-tuan dan puan sekalian untuk pada malam ini dilancarkan derma. Nak buat mana siapa dia? Ada anak-anak kita pun ada bawa apa? Beg-beg kita. Tak apalah, jalan ke bawah dulu. Jalan ke bawah dulu. Jadi tuan-tuan ibu ayah sekalian yang bawa duit sumbangan derma, kita lancarkanlah sumbangan derma untuk aktiviti kemasyarakatan dan juga aktiviti masjid kita ni. Mudah-mudahan dengan sumbangan ikhlas yang tuan-tuan berikan, yang tuan-tuan semua sumbangkan, akan melancarkan lagi aktiviti-aktiviti yang banyak lagi yang dirancang oleh Ustaz Mahathir ni ataupun oleh masjid ni. Ke depan ni kita nak buat macam-macam lagi. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Okey, baik. Sambil-sambil tuan-tuan dan puan buaya sekalian mengeluarkan derma tu, saya juga nak sambunglah kepada forum kita pada malam ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai ibu ayah ni. Tadi Ustaz Asli pun dah sebut, dah sikit berkaitan dengan akhlak sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri dan juga sebagai anak-anak ni, kan? Macam Ustaz Mahathir sebut, Ustaz, macam itulah bagaimana Nabi panggil kepada Aisyah dengan panggilan Humairah. Ustaz Mahathir sebut Ustaz ni comel lah, cantik, kemerah-merahan. Kalau kita panggil yang ataupun ayam, no? Ada Pak Long Timur 86 dah panggil bini dia yang lagi. Kita kata awak panggil yang Pak Long, dia kata aku tak ingat nama dia tak panggilnya. Tuan-tuan dan puan, kalau isteri kita tak merah macam Aisyah, nak panggil apa? Aisyah tu pasal Rasulullah panggil kat dia Humairah pasal pipi dia kemerah-merahan. Bini kita ni pasal dengan tiang hak yang mereka pecah kemerah tu, dia kurang kala tu, nak panggil apa? Balik-balik tu Humairah. Ingat kami tak tahu kan Humairah apa kali? Dia kata. Lepas nak panggil apa? Panggil Hajarul Aswad. Boleh? Panggil. Tak faham je Aswad, dia tak tahu mana-mana. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, sikit saya nak sentuh lah. Saya pun nak sentuh sikit saja. Kalau pusingan yang kedua hari bila kita cerita pasal rumah tangga ni kita hanya khusus 1 hari setengah saja. Kita khusus hari pagi, kemudian sampai petang sehari. Esok tu setengah hari saja. Dan kita hidup dalam suami isteri ni, kita hidup sampai lah ni 30 tahun dah, 22 tahun dah, 15 tahun Ustaz Mahathir pun tak dah kahwin, 17 tahun. Hak yang tu satu lagi silap tengok kalau tak saya pasal malah ni tidur dah, tidak pun tidur masjid ni PM tepi berani PM tepi. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, rumah tangga kita ni kita nak ikut siapa? Ikut Rasulullah. Hak kursus semua tu dia ajak kita nak hidup dalam lebih kurang 1 hari setengah. Kita nak hidup punya 20 tahun, 30 tahun, banyak lagi yang kita akan hadapi. Masa kita hidup dua, kita hidup dengan berkasih sayang kerana kita baru mula nikah. Tapi dah selepas 26 hari, dia panggil apa nama? Dia panggil habis dah waktu bulan madu tu, dia mula main. Mula-mula nikah, hidup dalam kelambu sekali, kentut pun bau wangi tu. Dia kata minyak wangi pun malah ni. Bini dia kata, wangi tak? Wangi, aku bau kentut, dia kata. Dia kata, kan? Cuba malam yang ke-40, dia terajang keluar kelambu. Faham tak ni? Kenapa? Suami kentut bau petai jeruk, jadah semua dia kata. Faham ni tuan-tuan dan puan? Di situlah tuan-tuan, dia bermulalah bahawa kepincangan dalam rumah tangga. Bila tak ada kenal mengenai, dia tak tahu perangai suami dia macam mana, suami pun tak tahu perangai macam mana. Kemudian yang kedua ya tuan-tuan, bila dah ada unsur-unsur dia apa nama? Dia rasa cemui. Itu yang menjadi masalah. Dia rasa cemui dengan lelaki. Ada suami yang curang di belakang isteri, ada isteri yang curang di belakang suami. Kita pun tak tahu oleh apa. Pasal apa? Pasal cemui yang macam ni.
Masa dulu tak nikah, kita tengok misai ni dia kata terim sedia. Lah ni misai dengan bulu hidung tak tahu nak mana satu. Sambung sekali. Kan? Balik ceramah. Lepas itu dia ikut sunnah Nabi. Minum pada bekas isteri. Kan? Isteri minum, suami pun minum. Kadang-kadang suami minum teh tarik dia lekat di misai. Dia nak minum tu. Jangan minum ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan dan puan, kita tak kenal tuan-tuan. Jadi kita kena kenal. Tak kenal ni yang menyebabkan kadang-kadang kita asal kita duduk di sini sana. Mereka dengan orang teluk dului. Orang teluk dului bata, dia kata bata. Orang sik sana bantai, dia kata bata. Gimik bata satu pun nyata. Apa? Malam kata nak naik bata lah mana lah malam ni. Bata dalam pantai. Cina pening lah. Macam tadilah kambing dengan kambing tu kan. Kambing dengan kambing, kalau orang Belasir sana, dia kata kambing. Mungkin anak kambing nak mana? Dia macam kambing. Oh kambing. Kambing kan? Kambing pula. Bahasa tu, tuan-tuan, yang boleh kita berkelahi kadang-kadang. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan saya nak abang, dua ibu yang sekalian. Bila suami ni, umur dia 40 tahun ke atas, telinga dia nanti akan pekak sebelah. Tahu lagi? Siapa umur 40 ni? Siapa umur 40 ke atas? Kau tidak nak buang balik. Sama ada ni dia muda setahun dah saya tahu ni. Saya umur 45, dia 44. 44, dia muda setahun dah saya. Nampak saya dengan dia, siapa muda? Nampak dia muda kan? Dia 44, dia 45, dia muda setahun. Dulu saya dah panggil dia Abang Dek. Lepas tu saya tahu nama dia umur muda pada tu. Tak panggil Abang Dek lah. Panggil Tun Hadet. Tuan-tuan dan perempuan, orang lelaki umur dia 40 ni kena faham dia rumah tangga. Umur dia 40, telinga dia akan pekak sebelah. Kalau tak percaya, maklum suami kita nak pergi masjid, kita kata bang, balik-balik pergi beli garam, gula, cabai, gurih. Masa kita abang tu dia tu start mutu dah. Balik lagi dia akan beli gurih saja. Halil dia tak beli, itu maknanya telinga dia pekak sebelah. Nak buat macam mana tak mau bagi telinga dia pekak maklum tulis di situ. Beli beras, gula, susu, garam, gurih. Lepas tu masa beli tu selit duit bawah tu RM50. Kompom tak ingat. Kompom tak lupa. Nak tahu. Orang perempuan pula abang-abang sekalian yang saya nak abang ni. Bila mereka umur 40 ke atas, mereka mata akan tumbuh di belah belakang. Kalau tak saya tentang bawa pergi karnival di Alok Biak tu. Alok Biak tak ada ketuk. Itu dia buat karnival yang ketuk kan. Ketuk dah Alok Biak. Alok Biak. Kemudian kita bawa lah bini kita nak pergi tengok ceramah malam tu. Kemudian ada lah orang dia tu, kita pun jalan pergi nak pilih. Tak ada tempat nak duduk batang mana. Nak duduk kita cakap kat bini kita. Beralih tengok tak ada. Tuan-tuan agak saya bang. Ni mata dia hak belakang, tarik dia masuk kedai tu. Dia tumbuh mata belah belakang. Terutama sekali kalau macam tuan-tuan ambil padi lah ni. Ambil padi ni kan? Kau ambil lama lah. Zakat kena keluar, jangan lupa. Dia kata ni, pejabat zakat, dia dah menjaga suruh. Masa aku buat itu panas, haram tak main turun pun. Belok boleh pagi, boleh duit dan main cari ham jaga, lu maki jabat zakat. Kan? Orang jabat zakat pula lantik ambil tu orang masjid. Tak langsung orang masjid lagi kan? Faham tak tu? Lu kena makan dia. Jadi tuan-tuan dan puan, kehidupan kita berumah tangga ikut akhlak Nabi SAW. Nabi isteri ramai, kita isteri seorang. Kalau tak mampu handle malu kat Nabi ya. No. Kata kita nak ikut Nabi, cakap elok-elok. Nabi panggil panggilan yang baik kepada isteri dia. Jangan tu panggil kita, isteri kita tu bodoh. Balik-balik hang bodoh. Hang ni bodoh, 40 hari bodoh. Memang bengkok perempuan ni. Panggil bini lelaki kita hang dia bang. Bodoh. Itulah tuan-tuan, panggil elok, cakap elok. Saya asal kampung saya belah Pulau Nerang sana. Mula kahwin panggil elok, abang sayang. Kemudian boleh anak, pok hang, mak hang. Kemudian boleh bentuk tok boleh cucu, tok wan hang, tok hang. Tapi hak tahu lagi bila cucu ramai, tok wan panggil kat tok dia lah. Nu, pi kat wato anak mapuh. Pi kat wato anak mapuh tu. Kan cucu dia main kacau kali kita tak wan wato anak mapuh. Memang apa tu ya? Dia faham ni tuan-tuan, cakap elok-elok ikut soal lagi baik. Anak-anak pula dijawab dia. Anak-anak pula ikut macam mana kita. Kalau kita hari-hari duk bodoh, maka anak tu esok ni dia akan bodohkan kita. Dia ada anak-anak dia pun semua bodoh. Pasal apa? Dengar kita ada suruh bodoh.
Mereka mencerak melalui telinga dan mata mereka. Hak kecil-kecil tu macam mana dia duduk di rumah kita cakap itu. Kemudian dia pergi sekolah, kemudian kawan dia disebut babi. Dia balik main, abi babi. Abi dia punya abi babi. Dia jangan bawa ayah. Abi. Kan dia buat macam abi. Mula-mula abi. Abi. Tak mahu lah sebut babi dia kali ni. Dia nak pergi ceramah berani babi dia. Dan macam begitu pada abang kata dia dengar di sekolah, kemudian dia mencerah. Jadi tuan-tuan, kalau kita pun duk guna perkataan tak elok, rumah tangga kita akan jadi tak elok. Dan Ustaz sebut tadi bahawa ajak anak-anak ini untuk kasih kepada Nabi. Nabi SAW ni tak dilawan tuan-tuan. Hebat manusia, cakap baik, akhlak bagus, tuturan baik, sifat baik, Nabi SAW. Kita nak kena ikut aku. Yang kedua tuan-tuan ialah kita kena ajak anak-anak kita ini untuk mengasihi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, kita kena ajak anak-anak kita ini supaya baca Al-Quran. Yang tu kan ni anak kita tak ajak baca Al-Quran. Dia kata nak ajak macam mana, aku pun tak boleh. Ramai orang kita dia malu nak pergi mengaji Al-Quran. Kita malu Ustaz. Satu anak baca lidah keras. Dia lidah keras baca tak mau. Kan main mengaji Ustaz Madem suara sedap. Dia baru alif lam mim je, kita denong habis. Kan dia suara sedap, kita main belajar mengaji. Jangan malu lah. Kita sepatutnya malu kalau kita tak pergi. Ni kita dah tak lagi tak mau mandi, kita duk malu saya tak mau mandi. Boleh tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kita ni, maka nak menjadikan keluarga kita kehebatan keluarga kita ikut Nabi yang pertama antakuna azwaju salih. Kena menjadikan pasangan kita ni suami yang baik, isteri pun baik. Suami saleh, isteri saleh. Dua ini baik. Yang kedua wa auladuhu abrara. Anak-anak tu anak-anak yang berkebajikan. Tengok contoh baik mak bapak. Ada satu anak, dia keluar daripada rumah dia duduk rumah taman. Keluar pada pintu rumah dia dengan ayah dia nak pergi sekolah. Kemudian dia tengok depan rumah dia tu rumah zina. Zina tu dia pegang kayu. Dia pegang kayu garu. Pagi-pagi tu duduk depan rumah dia tu. Ayah dengan mak ni tak mau tunjuk contoh yang baik kepada anak-anak dia. Depa mak ayah ni semayang di rumah, lepas tu semayang dalam bilik. Anak tak nak tengok mak semayang, ayah semayang. Kemudian bila keluar dari rumah, anak tanya ayah tu anti buat apa? Dia kata anti sedang semayang. Pergi sekolah, cikgu kata kamu semua tahu tak semayang macam mana? Anak dia jawab, tahu. Macam mana nak semayang? Nak semayang kena ada kayu cikgu. Lepas tu nak semayang kena apa? Kena cucuk kayu tu boleh keluar asap cikgu. Kemudian kena duduk depan pintu tu, orang patung lepek paian nan treji ong ilmu mak. Lok lui pecah, ramai kena pai tiun, mai rupang tak naik pai timbang. Hati yang ditiapkan tadi ya. Hati yang tak tadi lah. Yang sama dia Facebook tadi ni. Kan? Oleh kerana suami dia menikah satu lagi, bini hak pertama pergi sihir, bini hak nombor dua. Ya, bini hak nombor dua ni jadi tak tahu hala. Nampak taik, nampak lagu bengkak. Kita ni taik ke bengkak ubi kan kalau kuning sama dengan taik. Agaklah cium dia kata apa tu? Bengkak buat taik. Pasal apa? Pasal kena sihir tuan-tuan. Jangan lalu buat kerja ni tuan-tuan. Kesian. Pergi tutup mau kata, buat main kata dah. Nak lupa kata, nak sihir orang. Buat main nak kata, tutup kata kalau tak ada kata, buat main gamak kata. Buat keluar gamak kata, tutup kata kalau gamak kata ni tak boleh nak buat hang WhatsApp main kata bomok pun main pakai WhatsApp ni. Biar ni tuan-tuan jangan mati bersedia. So jadi nak abang di sini hadirin yang ketiga ialah wa khulaqu salihin. Nak menjadikan keluarga kita baik, dikeliling kelalang kita ni baik, jiran yang baik. Jangan kawan orang-orang macam Ustaz sebut tadi suka duk cerita pasal suap lelaki. Duk cerita pasal lelaki dia lagu ni lah. Besok ada orang lelaki dia buat macam dah. Dia rajin masa sebelum nikah dah. Lepas nikah ni berak tu pun kadang-kadang dia tak duit pun. Bini nak berak pagi-pagi dia kata natang pa, dia kata sama berhak bocoy dia kata. Ingatkan ulang sendok dia kata. Kita buat di lemu dia kata. Orang lelaki memang butuh dah tapi dia duk cerita lah. Abang pagi-pagi tolong lah je. Bukan payah tarik tu cek tu kan. Hak tu yang duk main masjid duk lepas jagung kau dalam tu lah. Ya. Kita lepas ceramah nak kencing keluar-keluar tengok tu dia jagung pun tak proses orang ni. Ini. Angkat jalan dia jagung pun ada. Gagah batang tepu tidak kali yang batang tepu jangan ada pangai dan tuan-tuan. Ada contoh lelaki ni. Dulu-dulu orang tengah ayam dan cerek. Dah ni orang pakai kowe tak kowe kuat adalah. Dulu juga ayam dan cerek. Lelaki ni punya sekat. Bukan nak minum ayam pun lah keras. Dia pegang cerek tu minum ayam pun muncul. Orang gila. Jangan buat begitu lah.
Tak teruk lagi dia orang masuk gula, kopi, lepas tu pelan ayak dia tak bantu. Siap dah mulut dia tak. Dia perangai teruk. Nombor dua, baik yang keempat yang tak sedia takuna rizqahu fi baladi. Rezeki kita duduk ni. Rezeki kita duduk ni. Maka kita tak ada tinggal lagi diri kita kerja ni, rezeki kita ni. Allah mudahkan rezeki kita insya-Allah. Jadi itu sebagai perkongsian tuan-tuan. Kita harapkan dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah ini akan memperbaiki kehidupan ummah di kampung Teluk Jurih ini. Anak-anak kita semua jadi baik, ayah-ayah jadi baik, ibu-ibu sekalian, suami kita yang duduk di rumah tak mau hayang masjid, suruh pergi. Rekod baju siap-siap bagi baik abang pergi mayang masjid. Kalau abang tak pergi, saya pergi. Dia kata orang perempuan kau wajib pergi masjid. Kami yang lagi-lagi, macam abang tak pergi. Jadi kita suruh anak-anak kita semua pakat jadi baik insya-Allah. Terima kasih Ustaz Mahathir. Sekadar itu saja yang baik dari Allah, yang baik kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mandi pakai masuk-masuk lepas-lepas pada mandi tu tak perlu pakai di kolam, pakai baju tu pun ada apa macam tu? Ada. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, itulah asam garam kehidupan rumah tangga kita tuan-tuan. Jadi apapun yang pastinya kita ni benda baru. Kadang-kadang benda baru ni tak lari daripada salah dan silap. Nama pun kita ni manusia. Al-insan la yakhlu anil khata'i wal nisyan. Manusia ni tak sunyi, tak lari daripada lalai dan lupa. Tapi apa pun tuan-tuan, kita ni dalam proses mentarbiyah jiwa kita. Kita buat forum, kita adakan forum, kita panggil ustaz, mai bagi nasihat, mai bagi pengajaran kepada kita. Bukan mai nak kata, kalau kata tak kata gimana kan? Bukan nak kata boleh kata kat kita lah. Saya teringat ambil kalam Syekh Faisal. Dia kata kalau tak puasa nak bagaimana kata kat lembu, dia kata. Jadi bila kita puasa, dia kata kita kena ubah diri kita. Kita seluruh diri kita, ubah diri kita, muhasabah diri kita tentang apa yang kita buat. Adakah apa yang kita buat ni kena dengan apa yang Nabi kita SAW buat? Jadi kita sama-sama kita ubah dalam diri kita.